الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 832. Hashim al-Ahwal daripada Abdul Aliyah berkata, kami sejak 50 tahun menceritakan hadis bahawa seorang yang sakit sehingga hampir mati, maka keluar daripada dosa-dosanya bagaikan pada hari dilahirkan oleh ibunya. Allah berfirman, tulislah untuk hamba-Ku amal yang biasa dilakukan di masa sihatnya, sehingga Aku ambil rohnya atau Aku lepas ia kembali, yakni disembuhkan. Nabi bersabda, man 'ada maridan lam yazal yahubu fir rahmah فإذا جلس عنده انعمس فيها. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia telah masuk campur dalam rahmat, dan bila duduk di tempat orang sakit, berarti telah menyelam di dalam rahmat. Baik, sambungan daripada yang Pak Doktor baca menceritakan Hashim al-Ahwal daripada Abu Aliyah. Dia kata, kami sejak 50 tahun menceritakan hadis bahawa ada seorang yang sakit hampir-hampir mati, maka keluar daripada dosanya bagaikan pada hari dilahirkan oleh ibu. Dengan Allah mengatakan, tulislah untuk hamba-Ku amal yang biasa dilakukan masa sihatnya, sehingga Aku ambil rohnya ataupun Aku lepas ia kembali sembuh. Jadi menceritakan oleh Hashim al-Ahwal daripada Abu Aliyah, lama tempoh, dia kata sejak 50 tahun menceritakan hadis minta apa namanya CBJ 7558, kenderaan menghalang, ada jemaah kita nak balik, tak tolong alih. Baik, jadi kita dia cerita lama, dia kata 50 tahun ceritakan orang sakit. Sakit ni kan sakit tenat, sakitnya hampir-hampir, kalau kita hari ni dibahasakan, orang kata nyawa ikan, dalam keadaan nyawa ikan, dia tunggu masa nak mati. Jadi ketika tu dikeluarkan dosa-dosanya bagaikan pada hari dilahirkan oleh ibu. Jadi semasa hidup dia melakukan amal-amal yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita kena balik kepada hadis tu. Ada hadis yang kita dah baca yang telah lepas kan. Hadis kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin, kan? Ingat 5 sebelum tibanya 5. Ingatlah Nabi kata semasa sihat sebelum tibanya sakit. Jadi masa sihat ni lah, tuan-tuan, kita nak banyakkan amal ibadat. Jika peluang kesihatan yang Allah Ta'ala bagi ni kita persia-siakan gitu,
dibuangkan masanya sihat begitu tidak beribadat, rugi serugi-ruginya. Sebab apabila kita sakit, kita tak boleh nak beribadat. Ataupun dalam keadaan sakit itu, maka dikatakan Allah telah pun dapat mengampun, menebuskan dosa. Tapi dengan syarat bahawasanya semasa sihat dia buat ibadat. Masa sihat tak buat ibadat, masa sakit lagi lah. Jadi nak tebus dosa macam mana? Yang dicerita ni, kisah-kisah ni adalah orang yang beribadat kepada Allah semasa dia sihat. Jadi sebab itu kita ambil pengajaran ini, masa sihat inilah kita rebut peluang sebanyak-banyaknya untuk kita buat amal ibadat kepada Allah. Di samping amal ibadat kita yang wajib, kita memperbanyakkan amal ibadat yang sunat. Sedekah jariah. Dengan sedekah-sedekah kita tu, mudah-mudahan itulah satu daripada bonus yang Allah akan beri ketika mana kita sakit besok. Jadi sebab itu dikatakan bahawasanya maka keluarlah daripada dosa-dosanya bagaikan pada hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi Allah terus tulis bahawa hamba-Ku itu amal yang biasa dilakukan semasa dia sihat. Jadi inilah kebaikan di sebalik sakit itu, yang memberi kepada kita satunya ialah mendatang kebaikan, yang mana penyakit kita itu dijadikan Allah sebagai penebus dosa, kafarah. Jadi terbit dosa-dosa tu, lalu Tuhan terus tulis sebagaimana yang kita ni sentiasa buat amal ibadat masa kita sihat. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau masa sihat dia tak buat ibadat, masa sihat ditinggalkan beribadat kepada Allah, macam mana nak boleh kafarah, tebuskan dosa dia? Jadi bertambah dosa. Dah sakit pula tak boleh ibadat pula. Waktu kita ni satu rahmat, apabila sakit masih lagi boleh beribadat. Walaupun dalam beribadat kita orang kata tak sempurna seperti mana biasa, tapi itu satu rahmat. Boleh lagi kita sembahyang, boleh lagi kita beribadat yang lain dalam sedekah jariah. Jadi sebab sedekah ni tuan-tuan, dia menjadi penolong. Sebab bila kita mati besok masuk di alam kubur, maka sedekah ni yang akan menjadikan satu penolong kepada kita, yang mana ia sebagai benteng daripada mendapat azab di dalam kubur di sisi Allah. Jadi kita kena rajin buat benda-benda ni. Sebab tu dalam bab sedekah ni kita tak ditetapkan berapa banyak, berapa jumlah. Itu tertakluk kepada kita dan berapa yang kita boleh bagi. Walaupun nisbahnya kecil, dengan hanya nisbah RM1, tapi keikhlasan dia kepada Allah, itu yang Allah ambil kira. Nak dibandingkan kalau kita bagi banyak sampai berjuta-juta ringgit tapi tak ikhlas, nak buat apa? Allah nak kira pula keikhlasan. Jadi inilah amal ibadat kita yang kita lakukan, tuan-tuan. Jadi apabila sakit, Allah perintah suruh tulis hak mana amal ibadat yang biasa dilakukan semasa sihat, sehingga Allah mengambil roh ataupun Allah memberi kesembuhan. Kita takluk kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok orang dah teruk nazak lah orang katakan, tapi itulah ketentuan Allah ni. Sebab ada kawan kita dapat telefon suruh balik kampung, ayah sakit, minta tolong balik segera, ayah sakit tenat. Jadi dia pun balik sampai kampung, tengok ayah dia pun semua gitu gini. Lepas tu dia kata, saya nak rehat sekejap. Dia kata ke isteri dia, saya nak rehat sekejap, pening, tidur sekejap, pening, sakit kepala. Jadi tidur, nanti dia kata kejutkan saya, nak sembahyang subuh. Bila dekat waktu subuh, isteri dia bagi kejut dah tak ada, meninggal.
Yang ayah sakit hampir-hampir, orang kata nyawa ikan memang ternak sungguh, tak meninggal lagi. Yang meninggal dia balik nak ziarah ayah. Ayah sakit tenat. Itulah ketentuan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia pergi dulu. Lepas tu lama, kemudian tu tak sebulan lebih 2 bulan kemudian baru ayah dia meninggal. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita hendaklah beringat dan bersiap sedia, sebab masalah kematian ini satu rahsia yang Allah Taala simpan, yang tidak kita ketahui bilakah masanya akan berlaku. Dalam keadaan kita mungkin duduk boleh bersembang, bercerita dengan kawan-kawan, boleh kita berjumpa dengan kawan, kita balik rumah meninggal, ataupun tak sempat balik rumah meninggal. Jadi itulah yang kita nak buat amal ibadat semasa kita sihat tu. Moga-moga semasa kita sakit tu Allah memberikan menebus dosa, keluar terbit dosa kita, insya-Allah. Ataupun Allah sembuhkan penyakit kita. Kesabaran, bagaimana sabarnya Nabi Allah Ayub. Itu yang kata Tuan Guru, ada orang mengatakan tak boleh kita sebut Nabi Allah Ayub ni sakit macam tu semua dan menjejah martabat kenabian dia. Tapi kata Tuan Guru, bukan kita merendahkan martabat Nabi Allah Ayub, tapi nak menceritakan kisah Nabi Allah Ayub dalam Quran itu. Allah Ta'ala menunjuk bagaimana sifat sabarnya Nabi Allah Ayub menghadapi ujian Allah dengan penyakit. Jadi dengan izin, dengan kehendak Allah, sehinggalah Allah sembuhkan penyakit dia semula. Bahkan lebih elok daripada hak asal. Itu dengan kehendak Allah. Sampai isteri dia pun tak kenal, kan? Kan isteri dia tinggalkan Nabi Allah Ayub. Lepas tu bila dah sembuh, Nabi Allah Ayub jumpa balik isteri dia, isteri tak kenal. Lepas tu dia pun ceritalah, begini keadaan aku dulu sakit apa semua, sampai ditinggal dengan isteri. Bersedar isteri dia, kamu Nabi Allah Ayub. Jadi ni kita. Jadi maknanya nak mencerita tu, kata Tuan Guru, ialah kesabaran Nabi Allah Ayub yang kita menjadikan pengajaran yang kita kena ambil. Jadi itulah 50 tahun sakit sampai Allah keluarkan dosa. Kemudian tu pula terserah kepada Allah. Jika Tuhan nak jadikan dia tu mati, dia ambil rohnya, ataupun bagi Allah kembali sembuhkan dia. Itu katanya Nabi bersabda, barang siapa yang pergi menjenguk orang sakit, maka ia telah masuk campur dalam rahmat. Dan bila duduk di tempat orang sakit, berarti telah menyelam di dalam rahmat. Jadi rahmat ni, tahu rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah, kita duduk tengok orang sakit, kita dah masuk dalam rahmat Allah. Kemudian kita duduk di sisi orang sakit, kita menyelam dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Sebab tu Nabi suruh minta kita ziarah orang sakit, kemudian minta orang sakit doa untuk kita. Doa untuk kita. Moga-moga dengan doa tadi, keberkatan doa orang sakit, Allah memberi kebaikan kepada kita. Kebaikan itulah kata rahmat, kasih sayang Allah. Jadi sebab tu kita ada juga orang sakit, kita nak pergi ziarah, dia tak bagi. Isteri dia tak bagi. Ada kawan sakit baru ni, saya dengar dia kan sakit, saya kata bolehlah nak pergi ziarah. Lepas tu dengan takdir Allah Ta'ala, saya pergi makan kenduri kahwin. Ada sahabat kita buat kenduri kahwin, berjumpa dengan seorang sahabat. Saya tanya, betul ke sahabat sakit, dia sakit tu? Dia kata, boleh kita ziarah. Jangan ziarah. Kenapa? Isteri dia tak bagi. Dia kata pelik, kenapa tak bagi? Tak tahu, dia kata. Kami pun tak jadi. Isteri dia kata tak payah. Tak payah datang. Tak apalah, nak buat macam mana, kan? Jadi kita doa daripada jauh je lah, minta mudah-mudahan dia sembuh. Tapi berakhir dengan kematian lah. Bila dia mati pun lambat begitu sampai. Jadi saya pergi sampai di masjid, dah orang keluar jenazah di masjid dah, tak sempat solat.
Jadi saya ikut ke tanah perkuburan lah, pergi tengok di tanah perkuburan. Jadi gitu. Jadi pelik, pelik. Patutnya kita kena ingat ni satu kebaikan rahmat Allah. Orang datang ziarah mendapat rahmat Allah. Orang duduk dalam tu dapat menyelam dari rahmat Allah. Jadi maknanya ada manfaat. Sebab tu Nabi suruh kita ziarah orang sakit dan menjenguk orang sakit, mendoakan untuk orang sakit. Orang sakit juga mendoakan untuk kita, insya-Allah. Jadi itu nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.